Assalamualaikum semua, salam ceria. Apa kabar semua calon-calon SPM peringkat sekolah menengah Wilayah Persekutuan Labuan? Selamat bercuti semua. Kita cuti lebih kurang sebulan ni. Jadi saya harap walaupun cuti sekolah, kita tetap belajar, bukan merehat. Kita belajar dari rumah. Kita akan menghadapi peperiksaan pada tahun hadapan 20 hari bulan Februari 2021, dan kami berharap calon-calon SPM di Wilayah Persekutuan Labuan ini bangkit, kuatkan semangat. Tidak ada yang datang secara bergolek dan tidak ada datang secara melayang, mesti berusaha. Jadi tips pada pagi ini iaitu mengenai dengan asertif diri, di mana kita menyatakan bahawa sekiranya kita tidak mau dengan sesuatu perkara ataupun ajakan daripada kawan-kawan, kita cakap tidak. Cikgu? Ya, betul cikgu. Dan di sini kita akan cuba terangkan sedikit sebanyak berkaitan dengan asertif diri dalam kalangan diri murid-murid. Sebagai guru konseling, kita selalu berhadapan dengan kes-kes, cikgu saya terjebak, saya terlibat dengan salah laku ini disebabkan oleh ajakan kawan-kawan. Memang satu pengaruh yang cukup besar cikgu bagi seorang murid, seorang pelajar yang berada di sekolah menengah. Kadang-kadang sehingga rakan ni dia punya taraf tu lebih atas berbanding dengan keluarga. Kadang-kadang ada sanggup yang berbohong cikgu, sanggup berbohong kepada ibu bapa untuk ikut kawan-kawan berlepak di luar. Pengaruh kawan lebih kuat. Pengaruh kawan. Rakan sebaya ya betul cikgu. Dan menurut kajian dalam Malaysia, kebanyakannya murid-murid kurang asertif diri. Apa itu asertif diri? Baiklah, kita akan kongsikan sebentar lagi. Asertif diri ini adalah cara seseorang untuk mengeluarkan pandangan sama ada positif ataupun negatif terhadap sesuatu perbuatan. Contohlah murid-murid, apabila ada kawan-kawan ajak untuk pergi melepak di tandas, agak-agak akan ikut ataupun akan tolak. Kena lagi apabila kawan yang mengajak tu antara pelajar-pelajar yang digeruni di sekolah, rata-ratanya akan ikut. Kalau tidak, kena ukut, kan? Sekejap lagi di luar sekolah aku jumpa kau ya, siap berhantam kita. Contohnya. Jadi secara tidak langsung akan menyebabkan pelajar ini turut sama terlibat dengan salah laku. Jadi maksudnya di sini asertif diri ini adalah bagaimana cara untuk kita menerima ataupun menolak sesuatu perkara dengan cara yang boleh diterima oleh orang lain. Terhormat. Dengan cara terhormat. Lebih-lebih lagi cikgu, sekarang ini kita cuti dengan cuti. Kita akan menghadapi peperiksaan tidak lama lagi. Jadi dengan langkah-langkah penolakan yang terhormat ini, kita dapat menghindarkan diri kita dari melakukan gejala-gejala yang kurang sihat. Sebab kita nak ambil SPM. Ya, betul. Semangat kena kuat, semangat pelajar kena kuat. Okay, cikgu? Betul. Contoh macam sekarang ni kita berhadapan ketoran dengan keadaan pandemik begini, kita lebih kepada gadget, lebih kepada telefon. Kadang-kadang seorang pelajar tu ada 3 telefonnya. Satu untuk Facebook, satu untuk Instagram, satu untuk Twitter ke apa kan. Kadang-kadang ada pelajar-pelajar yang sama ada sengaja ataupun tidak sengaja tertengok benda-benda yang tidak sepatutnya, cikgu. Betul. Kadang-kadang kita scroll Facebook, tertengok benda yang tidak sepatutnya. Ya, betul. Di sini juga kita boleh tengok sama ada kita mempunyai nilai asertif diri yang tinggi atau tidak. Sama ada kita tekan untuk tengok ataupun kita abaikan. Jadi maksudnya di sini sekarang ada banyak tips macam mana kita untuk mahu menolak sesuatu ajakan dalam keadaan kita tidak mengguris perasaan orang lain. Dengan cara kita kenali diri kita. Adakah kita sesuai untuk buat benda tu? Dan letakkan rasa tanggungjawab pada diri. Dan juga pastikan kita tahu kesannya. Kalau aku pergi ponteng sekolah, lepas tu tiba-tiba ketangkap oleh peronda polis, apa kesan yang akan kita, ibu bapa kita, image sekolah, yang itu kita perlu tekankan. Terutama lagi nak ambil peperiksaan ini, SPM ni. Betul. Jangan melibatkan dengan gejala-gejala yang kurang sihat. Tanamkan sikap asertif diri yang kuat untuk menolak segala-gala ajakan daripada kawan-kawan, ajakan yang negatif. Cikgu? Ya, betul cikgu. Sangat penting orang punya remaja ni dunia yang penuh dengan minat kecenderungan untuk mencuba-cuba. Kalau didorongkan dengan benda yang positif, alhamdulillah. Kalau benda yang negatif, di sinilah letaknya pentingnya sikap asertif diri dalam diri masing-masing. Letakkan tanggungjawab di situ. Mungkin orang lain tidak tengok, kan? Orang lain tidak tengok. Tapi pada diri kita, kalau kita buat benda tu, rasanya salah ni aku buat ni. Okey, terus jangan buat.
Kadang-kadang apabila berlaku pilihan di antara mau atau tidak nih, kita kena tanya pada diri kita balik. Tanya pada diri kita balik, benda ni kalau aku buat kesannya macam mana? Benda ni kalau buat akan merosakkan nama keluarga atau tidak? Dan salah satu juga cara untuk kita menolak ajakan negatif akan rakan ke siapa-siapa sajalah di sekeliling kita adalah dengan cara kita nanti dulu, fikir dulu. Ya, fikir. Ya. Dengan cara kita bercakap begitu, kita boleh buat cari maklumat lah, betul ke apa aku buat ni? Agak-agak berdosa ke kalau aku buat? Kalau aku tidak buat, apa yang aku dapat? Jadi kita kena tanamkan pada diri, pentingnya tanggungjawab pada diri berkaitan dengan asertif diri. Okey, bagaimana kita mau tahu diri kita ini ada sifat asertif atau tidak? Cuba tanya pada diri dan juga buktikan dengan perlakuan. Agak-agak kalau ada kawan cakap, jom kita pergi merokok, agak-agak pergi atau tidak? Itu soalan yang pertama. Tanya pada diri ya. Soalan kedua, aku ni cantik atau tak berapa cantik ya? Itu soalan kedua, tanya pada diri juga. Soalan yang ketiga, apabila anda sedang berbaris di kantin dan ada orang memotong barisan, apa tindakan anda? Itu juga boleh menampakkan, memperlihatkan bagaimana asertif diri anda. Dan yang keempat, apabila berada dalam sesi pengajaran pembelajaran cikgu-cikgu ya, kadang-kadang kita tengok pelajar-pelajar ni ada yang buat mesyuarat pula di belakang, ada yang siap main handphone, ramai pelajar-pelajar bawa handphone. Yang itu pun boleh tanya pada diri, betul atau tidak perlakuan tersebut. Yang terakhir, cuba tanya pada diri apabila ada kawan yang lawan cakap cikgu, apa tindakan kamu? Apa tindakan kamu terhadap perlakuan kawan-kawan tersebut? Cuba untuk nilai kita punya tahap asertif di mana. Kalau kesemuanya adalah ya, maksudnya ada tindakan yang positif, ada tindakan untuk memperbetulkan, ada tindakan kata orang kita tegur dengan cara yang terhormat. Supaya tidak menyinggung perasaan orang, insya-Allah kamu berada dalam kategori individu yang mempunyai nilai asertif yang tinggi. Semoga berjaya. Okay, Assalamualaikum.